Alright, insyaAllah sebelum kita mulakan kita punya sesi perkongsian, kita buka majlis dengan umul kita Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Surat al-ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Di Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'. Jadi Alhamdulillah pada hari ini kita bersama dengan seorang panel yang hebat, iaitu Ustaz Izzah Nazri. Jadi Ustaz merupakan top 3 lah dalam da'i musim kedua ya. Betul. Okey. Dan juga Ustaz Ustaz sekarang ni ada kerja ke? Maksudnya Ustaz dalam tempoh PKP ni Ustaz tengah buat apa? Tempoh PKP ni. Bukan dalam tempoh PKP ni antara benda yang saya buat adalah saya menulis untuk upcoming buku yang akan datang. And also saya buat video shooting untuk video-video di YouTube dan social media. Paling terbaru baru post tadi. Ada. Pasal adakah orang yang kena virus itu adalah ahli maksiat. So nanti kena try tengok tu. Betul, menarik. So basically saya banyak sebab sebelum ni saya ceramah kan. So ceramah tu masa untuk saya nak study, upgrade modul, limited lah. So sekarang ni dah free ni, inilah masanya saya nak kena lebihkan study, lebihkan menulis, banyakkan buat konten-konten dekat social media. So orang duduk kat dalam rumah, so tapi boleh dapat ilmu macam-macam tadi. Sama lah juga macam SPMM USIM ni buat inisiatif yang bagus. So orang duduk lepak-lepak kan, 69 orang tengok ni dapat manfaat. Banyak pahala Aziz. InsyaAllah. Allah. Itu yang kami harapkanlah untuk kami, walaupun kita duduk dalam rumah ni Ustaz, tapi kita nak juga sampaikan sesuatu lah kalau boleh. Jadi insyaAllah kita boleh teruskan ke kepada tajuk kita pada hari ni? Boleh teruskan Zik. Okey, so kita punya tajuk pada hari ini ialah dosa tersembunyi, ingin menjemput musibah lagi. So secara ringkasnya boleh Ustaz terangkan Ustaz, apa sebenarnya kita nak kupas pada malam ni? Okey, kita punya tajuk hari ini berkenaan dengan dosa tersembunyi. Adakah kita mahu menjemput lagi musibah? Okey, pertama sekali saya nak kena acknowledge juga situasi-situasi yang kadang-kadang orang salah faham. Okey, betul. Ada 15 sebab yang menyebabkan, secara ringkasnya ada banyak sebab yang menyebabkan Allah menurunkan bala, Allah turunkan ujian kepada kita semua. Alright, dan antaranya adalah wabak inilah disebabkan oleh apa? Mari kita tengok balik sisi-sisi yang mungkin kita tak perasan. Ni kita tengok ada dosa-dosa yang tersembunyi ni. So antaranya adalah kalau kita tengok dalam di dunia, sebab dia dah bila disebut pandemik, maksudnya dia merentasi negara. Dan ini adalah isu global lah, bukan isu negara, bukan China saja, bukan Malaysia saja, seluruh negara. Kenapa? Sebab banyak negara-negara di dunia ni adalah negara-negara yang ada di kalangan mereka mengangkat contohnya LGBT sebagai sesuatu yang dibenarkan, sesuatu yang dihalalkan. Bahkan memang perkahwinan lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan dibenarkan dalam negara mereka. So itu antaranya. Antara lagi yang kedua adalah disebabkan oleh contohnya penindasan orang-orang Muslim, alright, di China, Uyghur sebagai contohnya. So disebabkan benda-benda yang kita tak perasan ini menyebabkan wabak diturun. Bukanlah orang kata ni sebab sajat ni. Sebab sajat ada orang kena. Tidak seperti tak semudah itulah kan. Kita tak boleh nak claim ni sajat punya pasal ni, kita settle dengan sajat. So taklah. So ada benda-benda kadang-kadang dan itu adalah dosa tersembunyi. Kita judge orang, kita hukum orang. So itu pun adalah dosa tersembunyi, kita pun tak perasan. So banyak lagi saya nak share. Untuk permulaan kita nak cerita tentang basically untuk 1 jam ni adalah apa sebenarnya dosa-dosa yang kita tak perasan yang kita tengah buat selama ni, yang menyebabkan wabak ini kita jemput, ujian Allah ni kita jemput. Nanti kita akan cerita satu-satu insya-Allah. Alright. So untuk masuk lebih mendalam dengan kita punya tajuk pada malam ni, mungkin Ustaz boleh jelaskan lagi spesifik berkenaan dengan apa dosa tersembunyi itu yang sebenarnya yang berlaku sekarang ni?
Okey. Pertama sekali, antaranya lah ada banyak. Antara perkara yang menyebabkan kita menjemput perkara-perkara yang kita tak diingini adalah, jom kita tengok balik apa yang berlaku pada zaman-zaman dahulu, pada zaman sirah-sirah Nabi dulu. Contohnya, kita tengok pada zaman kaum Lut, contohnya Nabi Lut, mereka ini melanggar perintah Allah iaitu melakukan hubungan sejenis. Jadi dan diberikan peringatan ni, bukan terus direct terus bagi. Diberikan peringatan dulu. Kan, dihantarkan Rasul, dihantarkan Nabi untuk memberikan peringatan. Tapi ingkar, tapi tolak. Ignore. So bila ignore, bukan setakat ignore tapi mencabar Tuhan. Bukan segar ignore tapi dia kata, okey, aku buat macam ni, apa yang kau boleh, apa Tuhan boleh bagi kat aku? Apa Tuhan boleh buat kat aku? Maka disebabkan itu, maka Allah terbalikkanlah bumi kaum Lut, dan sekarang ini jadi laut mati, kata setengah daripada pekaji sejarah. So sama juga sebenarnya dalam konteks kita hari ini, kenapa kita diuji sebegini? Sebab mungkin ada banyak benda yang kita langgar perintah Tuhan. Contohnya, salah satu yang saya nak sebut untuk permulaan ini adalah kita punya keingkaran dalam kita memenuhi hak Tuhan, iaitu tentang solat. Benda yang basic gila, sangat basic. Maksudnya kita tak cerita panjang-panjang maqasid syariah apa semua kan, kita cerita besar-besar tu tak. Ni sekarang benda yang basic, asas tu solat. So kadang-kadang sekarang ni dulu orang bagi alasan, contoh sorry tak ada masa lah nak semayang, busy dengan kerja. Sekarang ni saya nak tanya saya nak tanya, orang ada banyak masa gila dekat rumah. Betul. Soalan saya, adakah kita mampu untuk solat di awal waktu sekarang? Mampu sangat. Tapi adakah kita buat? Allah. So that's the thing. Dulu kita bagi alasan tak ada masa. Sekarang ni ada masa, you still tak nak buat. So ini benda yang Allah nak tunjuk kat kita sebenarnya bukan isu masa, tapi isu iman. Isu kita yang pemalas. Nampak tak? So benda-benda macam tu, apatah lagi kalau tinggalkan solat. Itu obviously lah lagi benda yang dahsyat. Dan itu satu. Tapi saya sentiasa berpegang pada konsep macam ni. Dunia musnah bukan disebabkan oleh orang jahat, tapi disebabkan oleh orang baik yang hanya melihat kejahatan. Allah. Kita yang diberikan, ingat tahu, Allah bagi sesuatu didatangkan dengan tanggungjawab. Allah bagi kita ni ada perasaan nak ada ilmu agama, bukan hanya dengan ilmu agama saja, tapi ada tanggungjawab untuk sampaikan ilmu agama tu pada orang. Allah bagi kita kesedaran, Allah bagi hidayah, ingat free-free ke? Tak. Allah nak bagi juga dengan tanggungjawab untuk sampaikan kita punya kesedaran tu, hidayah tu pada orang lain. So kita jangan, hidup kita ni jangan, walaupun kita pendakwah ke, kita daripada universiti agama ke, kita siapa pun, tahfiz ke tak tahfiz ke, so jangan anggap kita ni rasa bagus. Sebab ingat, the moment manusia jadi jahat adalah bila dia mula rasa diri malaikat. So bagi saya, the first masalah terbesar sekali yang kita perlu avoid sekarang ni adalah claim penghukuman terhadap manusia. Tugas hukum ni bukan tugas manusia. Tugas menghukum ni tugas Tuhan. The moment kita ambil alih tugas Tuhan, sebab itulah dia jadi tak betul sekarang. Alright? Tuhan berikan peringatan. Ini kerja aku, bukan kerja engkau. Apa contoh obvious kita nampak manusia suka menghukum orang? Contoh paling obvious kita tengok kat Twitter. Kita tengok kat Facebook. Berlambak penghukum manusia dekat situ. Betul. Kadang-kadang kita walaupun tak tulis pun, kadang kita pun ada tendensi untuk nak menghukum orang, tapi mungkin tak sampai lagi tahap kita nak claim ataupun kita nak komen ataupun kita nak fitnah orang tu. Alright. So itu antara benda yang saya rasa macam, come on guys, ini Tuhan dah bagi tunjuk kat kau dah, yang kau jangan menghukum orang. So itu benda pertama yang saya rasa perlu untuk kita tengok sama-sama. Satu benda yang kita kena teliti sama-sama, adakah kita selama ni kita dah buat tanggungjawab kita? Sibuk nak hukum orang, kau dah buat belum? Kau dah tegur belum? Kau dah buat nasihat belum? Kalau nak claim, kalau nak komplain kat orang, semua orang boleh komplain, semua orang boleh komen. Semua orang. Perasan tak Haziq dan juga yang tengah tengok ni? Orang kalau komen satu isu, macam dia ni paling hebat dan mufti lah. Mufti pun tak komen macam dia. Kan? So tapi bayangkan macam mana orang netizen ni sangat banyak masa untuk nak pergi menghukum orang. So saya rasa ini dosa yang tersembunyi yang kita tak perasan sebab kita buat hari-hari. Dan masyarakat ramai orang buat. Dia sampai tak macam ni. Dalam psikologi dipanggil sebagai environmental influence. Contohnya kalau 10 orang buat, seorang ni kalau tak buat dia akan rasa berdosa. So dia akan buat juga. Maksudnya kalau 10 orang ni buat kecam orang, kita seorang ni ada tendensi untuk buat juga benda yang sama. So that's why kadang-kadang circle kita ni, circle yang kalau circle tu baik, contohlah Haziq kan berkawan dengan 10 orang baca Quran.
Haziq rasa berapa lama Haziq boleh pegang phone main Mobile Legend? Kan? Tak tenang. Tak lama. Sebab kita tengok orang lain semua baca Quran kan. Baca Quran menangis-nangis dengan taranum. Allah, kita pun rasa bersalah nak teruskan main Mobile Legend. So kita pun ada tendensi environmental pressure, environmental influence untuk nak baca Quran juga. Sama juga sekarang ni. Mungkin masyarakat rasa macam kalau aku tak kecam, I am not a part of them. Ingat tahu, ramai orang buat benda tu betul, sikit orang buat benda tu salah. Dan betul kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Nabi sebut akhir nanti Nabi agama datang dalam keadaan ganjil dan akan berakhir juga dalam keadaan ganjil. Maknanya di akhir zaman ini siapa yang bawa Islam betul-betul dia akan nampak pelik sangat. Pelik lah, tak pernah kau tak pernah komen ke? Kau tak pernah kecam orang ke? Tak pernah pelik. Sebab kita semua pernah kecam orang. So orang yang tak pernah kecam orang, menghukum orang, pelik di akhir zaman ni. Which itulah sepatutnya kita nak survive dan kita nak perhati. Bagi saya, orang yang menghukum orang ni adalah selalu, dia bukan saya nak menghukum orang yang menghukum ni. Berdasarkan pemerhatian kita perasan lagi kita ni rasa bagus, lagi kita akan ada tendensi untuk menghukum orang. Contoh ya betul, Syamimis Ansay, betul, bagi salam pun pelik. Contoh kadang-kadang kita bagi salam ke orang macam, kau ni kenapa bagi salam? Bagi salam kot. Kan? Right, so kadang-kadang contoh kalau kita macam, ada satu yang pelik juga, contohnya macam kita nak pergi masjid and then kita kita bagi salam kat orang yang pergi masjid kan. Assalamualaikum. Kita macam masuk je lah masjid, nak bagi salam. Tapi benda tu apa yang Nabi ajar. Nabi adalah orang yang paling awal bagi salam kat orang. Tapi kita tak buat sebab pelik, benda tu tak biasa orang buat. Macam tu. Betul kata Faram. Sekarang betul, sekarang ni orang yang solat waktu pun orang dah rasa pelik. Tahukah Haziq dan juga kawan-kawan, saya yakin yang follow IG Live ni orang-orang yang baik, orang-orang beriman, orang-orang yang bagus sebab cintakan ilmu. Kadang-kadang kita rasa kita berjaya untuk jaga 5 waktu, tapi tahu tak, majority orang masih lagi tak mampu untuk solat 5 waktu. So itu benda kita kena sangat concern. Alright, okay. So itu salah satu saya nak share. Kita banyak sangat menghukum manusia lain. Betul, saya suka dengan apa yang Ustaz kata tadi berkenaan dengan kita start jadi jahat bila mana kita rasa diri kita malaikat kan. So itu betul lah, maksudnya bila kita ada rasa kita ni baik, kita mula menyalahkan orang lain dan juga ada tendensi untuk kita rasa sombong dan juga kita rasa bongkak lah dengan diri kita. So itu apa yang kita perlu take note lah sama kita. Jadi mungkin Ustaz boleh jelaskan lagi berkenaan dengan yang tadi tu, apa, influence tendency dan macam mana benda tu berlaku lah dalam masyarakat kita. Okay, agak menarik lah. Good. Kalau mungkin ada yang tengah ikut live saya yang mungkin tak kenal saya secara personally lagi, so saya merupakan graduan daripada Universiti Pendidikan Sultan Idris dan saya mengambil UPSI Tanjung Malim, dan saya ambil pengkhususan ijazah dalam psikologi. Dalam kurungan saya ambil clinical psychology, pure psychology. Dia bukan cikgu, dia memang pure psychology, which kita orang punya assignment, kita orang punya tempat-tempat praktikal, boleh ke hospital bahagia, deal dengan orang yang ada masalah mental. So basically dalam salah satu silibus kita orang dalam psikologi adalah environmental psychology. Kami mengkaji tentang psikologi persekitaran. Alright, so antara yang kami belajar adalah bagaimana manusia ni sangat terpengaruh dengan apa di sekelilingnya. Contoh. Kalau kita adalah orang yang kita berkawan dengan 4 orang yang dia ni cara cakap dia contoh 4 orang cara cakap dia macam kalau dia cakap hujung-hujung mesti ada cakap ni. Weh, jom kita makan, lapar lah guys. Contoh ada sebut guys. So kita pun akan sebut juga itulah guys. So kita terbawa-bawa bahasa tu sampai ke hujung. So ada juga kadang-kadang ada yang kawan rapat sangat, mungkin yang tengah lain ni boleh komen juga. Kawan rapat daripada sekolah rendah ni, rapat baik sampai universiti, sampai muka jadi sama. Muka korang ni macam sama lah. Contoh kan. So mungkin sebabkan influence tu. Dan contoh Haziq Haziq pernah tak duduk lepak dekat hostel kan atau dekat rumah,
ada seorang kawan ni dia nyanyi satu lagu. Lepas tu kita ternyanyi lagu tu dekat kepala. Kita sambung juga. Pernah tak? Kadang-kadang kita pun Pernah, tak pasti, asal aku nyanyi lagu tu kan? Kan? Pernah kan? Sebab saya ada seorang ni, saya punya PA lah. Kami travel memang the whole Malaysia, memang travel. So kita buka lagu macam-macam lagu lah, pelik-pelik semua, lagu-lagu pelik-pelik semua keluar. So PA saya ni dia minat dengan lagu ni tau, Mimpi, yang lagu apa tu? Mimpi. Lagu Keklik tu. Okey. Kan lagu Keklik, dia minat lagu tu. So dia main. Saya tak suka lagu tu. Tapi disebabkan dia main dekat kepala saya, radio masih keluar. So apa jadi, saya pun dah hafal lagu tu. So untuk korang semua saya belajar lagu tu. So saya nyanyi lagu, contoh ada part yang paling susah tu pun saya boleh dengar lagu tu. Contoh kita nak dengar sikit dulu Ustaz. Dengar nak bagi tahu bukti ini influence. Contoh hidup ini bagai mimpi, betul-betul macam mimpi, banyak sudah kulihat, semuanya ku ingat, datang macam reality, dulu kini berbeza, macam dalam fantasi, aku tak dapat beza, rasanya menarik, biar kejap bawa terik, dulu kejap habis tarik, hasil tuntut ujung tarik, Ada banyak lagi. Kapal kami dah berlabuh, gempa akan datang, turun kotak yang ditumpu penuh satu padang, cerita tentang aku kamu takkan faham, baik duduk diam ku pendam simpan dalam. Kini ramai sekarang aku tahu aku kawan dulu, sama-sama naik jatuh, sekali buka payung ramai datang nak tumpang berteduh. Mulai benda tu pokok berbuah. Ini contoh. Saya telah diinfluence oleh orang yang dekat dengan saya. Apatah lagi kita, betul tak? Alright. So, that's why kenapa jangan record guys. Jangan guys. Aduh. Ini contoh guys. Okay, so maksudnya that's why dia bertepatan dengan apa hadis Nabi sebut. Nabi sebut kalau berkawan dengan orang yang jual minyak wangi, maka kita pun akan dapat wanginya minyak wangi itu. Dan kalau kita berkawan dengan orang yang tukang besi, maka kita akan terpalit dengan bau busuk besi. Nabi pun dah sebut dah. That's why kenapa kita kena cari circle yang betul, circle yang baik, circle yang dia akan push kita untuk jadi benda untuk buat benda yang baik. Alright. So saya masih ingat lagi satu kajian dibuat bahawa kita ni punya perangai dipengaruhi oleh 4 orang yang paling terdekat. 4 orang. Orang. So maksudnya sekarang ni Haziq cuba check kawan-kawan Haziq yang 4 orang paling dekat. Paling dekat ni bukanlah maksudnya dia duduk sebelah bilik kita. Paling dekat ni maksudnya kita spend time the most dengan dia. Kita banyak berborak dengan dia. Kita banyak kalau pergi makan pun dengan dia. So banyak spend masa dengan dia. 4 orang terdekat ni, maka tengok perangai dia, itulah perangai kita. Itulah perangai kita. So tak payah ada orang kata macam mana kita nak kenal diri sendiri. Tengok kawan 4 orang paling dekat, itulah kawan, itulah perangai kita. Sebab tu ada seorang kata-kata hikmah sebut, tunjukkan kepada aku siapa kawan kamu, maka aku akan beritahu tentang kamu. So maksudnya itu benda yang kita kena sangat-sangat perhati. Sama juga dalam konteks berbuat dosa ni. Kalau dah 4 orang ni buat satu dosa, maka kita pun akan rasa macam dosa tu biasalah kot. So dalam konteks psikologi ni menjawab persoalan apa hadis Nabi sebut, tolong hati-hati. That's why perasan tak satu benda ni share dengan you all semua kan yang tengah tengok ni. Perasan tak kenapa Nabi masa dakwah, Nabi cari apa benda pertama yang Nabi cari selepas dapat wahyu? Yang Nabi cari dulu adalah sahabat. Padahal Nabi Rasulullah adalah manusia sempurna. Kalau takat nak pergi berperang tu, doa ke Allah, turun Jibril, malaikat Jibril dan malaikat-malaikat lain, boleh settlekan semua musuh-musuh Nabi tu. Kalau level-level Nabi lah, kekasih Allah ni, penghulu segala Nabi, takat-takat tu. Tapi kenapa the first thing yang Nabi buat adalah Nabi pergi cari sahabat? Sebab Nabi nak bagi tahu kat kita, sahabat ni akan influence kita. Dan tengok karakter sahabat-sahabat Nabi yang paling rapat. Contohnya Abu Bakar. Cuba tengok macam mana Umar Al-Khattab. Cuba tengok Uthman, tengok Ali, tengok Abu Ubaidah. Sahabat-sahabat Nabi, macam mana karakter-karakter dia. So semua tu dia menyerap karakter Nabi. Dia ikut karakter-karakter Nabi, dia Nabi punya apa tu?
akhlak yang ditonjolkan. Watak. Watak-watak tu, karakter. So samalah juga dengan kita. Macam ni, berkawanlah dengan semua. Kawanlah dengan semua. Tak payah memilih kawan. Nak pilih yang kaya je, nak pilih yang pergi masjid je, nak pergi nak kawan dengan SCPMM Usim je, nak kawan dengan Haziq je. Kan? Bukan. Kawanlah dengan semua, tapi memilih sahabat kita. Sebab sahabat kita ni akan influence kita. Yang paling dekat tu, yang paling dekat. Yes, kita boleh change our circle. Kawan dengan semua. Dia ada orang salah faham, Ustaz. Kalau kita nak kena memilih kawan, Ustaz, pilih kawan baik. Habis yang jahat-jahat tu macam mana? Yang tagih masjid macam mana? Siapa suruh putuskan hubungan? Kawan dengan semua. Tapi bersahabat tu. Contoh, kalau kita jadi orang yang suka pergi masjid, buat sahabat dengan orang pergi masjid. Cuba approach. Ada kata, Ustaz, tak ada orang nak kawan saya. Yelah, sebab kau duduk tunggu goyang kaki. Ada tak kau pergi put effort pergi jumpa orang tu? Jom, saya boleh tak ada aktiviti apa-apa tak kat sini? Macam aktiviti baca Quran, tadarus ke? Saya nak join lah. Kita yang tak put effort. Kita tunggu sahabat turun daripada langit, Allah hantar. Kan? So even Rasulullah pun cari sahabat-sahabat untuk form a group masa permulaan. Apatah lagi kita ni. So bagi saya perlu dalam keadaan macam ni mencari circle-circle yang bagus. Tengok video-video yang bagus, baca buku-buku yang bagus. Sebab buku, video, itu semua akan influence kita. Saya tambah sikit lagi sebelum saya pass pada Haziq. Cuba tengok kadang-kadang kenapa live kita serabut Kenapa live kita kadang-kadang kan hari-hari susah nak positif tu susah. Kita mustahil untuk always positif. Mustahil. Tapi yang kita boleh buat adalah bila kita negatif, kita down tu, kita mudah nak naik balik. Mudah nak positif balik. Kenapa live kita asyik serabut kan? Pernah tak Haziq ada ketika kita ni serabut, susah hati tapi for no reason. Tak ada apa sebab tapi rasa macam serabut. Oh, ada. Kan pernah kan macam kadang-kadang dia datang aku tak tahu sebab apa. Baca Quran dah baca dah, solat subuh dah, tapi kenapa rasa macam serabut ni? Antara sebabnya adalah cuba check balik dekat social media kita follow siapa? Kita friend dengan siapa? Sebab ingat, apa yang kita tengok hari-hari itu akan membentuk karakter kita. Cuba check balik kita follow siapa. So, siapa yang kita follow tu, dia akan post dia punya video, dia punya status, dia punya perkataan. So, dia akan masuk kat kepala kita. So, kalau saya pun sekarang ni, kalau di Facebook, saya dah ramai unfollow orang-orang kat Facebook yang dia ni mengecam, merungut, terlalu politik sampai menghina dan memaki. So, saya dah unfollow orang-orang macam ni. And you know what? Hati jadi tenang gila. Hati jadi bahagia. Dan saya memang kenal, dapat tahu ada orang, dia tak ada Facebook, dia ada Telegram. Sebab dia kata the moment dia ada Facebook, dia rasa serabut. So kalau mungkin kita ni perlu Facebook mungkin untuk kita punya kerja, kita punya pelajaran. So tak apalah, buka lah Facebook. Tapi kita filter friend, filter siapa kita punya kawan. Siapa kita follow, filter. Macam ni lah, please grow up lah. Tak follow member, tak semestinya kita tak berkawan dengan dia. Tak friend dekat Facebook, tak semestinya kita ni tak berkawan dengan dia. Mak saya ada IG tau. Sampai hari ni dia tak approve lagi saya punya request. Aduh. Saya ada kawan-kawan baik, sahabat-sahabat, dia pun tak tahu saya ada IG. Nampak tak? Saya tak pun, dia pun tak follow saya punya IG. Saya pun tak dia pun so maksudnya please grow up lah. Maksudnya bukan maknanya kita kena follow orang tu baru kita kawan. Sebab ingat, kadang-kadang orang follow kita tu bukan kita suka kita, dia tunggu kita jatuh. Betul. We never know. So janganlah macam rasa bersalah nak unfriend orang, unfollow orang. Sebab kadang-kadang benda tu untuk kita. Kawan jenis suka promote dekat IG story, suka macam cerita politik, menghentam, memfitnah. So benda-benda macam ni kita try. So kalau you guys ada apa-apa soalan boleh tanya saya, insyaAllah. So Haziq okey dah lain? Okey dah. Okay. Alright. So terima kasih ada
Ustaz. So saya sukalah berkenaan dengan kita punya circle tu sebenarnya penting lah dalam membentuk sasia ataupun diri kita sendiri kan. Jadi mungkin berkenaan dengan kita sebagai seorang sahabat kan, dan kita sebagai seorang yang dalam circle sahabat kita, bila mana kita nampak kawan kita buat satu dosa ataupun buat satu kesalahan, macam mana kita nak betulkan dia, sebab biasanya orang yang paling terdekat kan yang susah untuk kita tegur, untuk kita betulkan. So mungkin Ustaz ada tips tak untuk kita berani menegur kawan-kawan kita? Actually betul, saya setuju. Orang yang paling susah kita tegur adalah orang yang paling dekat dengan kita, paling rapat dengan kita, especially family kita. Susah guys. Aku pun dah tersebut guys lah, sebab kawan saya semua guys. Susah guys. Susah kalau kita nak tegur. Alah macam ni lah. Ramai orang kata alah kita tegur je lah. Tapi kita kena faham satu benda, satu konsep yang kita tak boleh tegur, cara tegur kita tak boleh sama untuk semua lapisan. Sebab ingat Nabi pun pesan, bercakaplah mengikut akal mad'u kamu. Kita tak boleh cakap dekat budak-budak kecil, contoh yang 4 tahun yang taska tadika kan, pergi jumpa dia kan. Nabi Muhammad SAW berfirman dalam satu hadis, ya, yang mana ya, terus cerita makasih syariah ada 5 perkara. Pertama adalah memelihara nyawa. Budak tu pun tak tahu apa benda. So that's why bagi saya untuk menegur orang yang paling rapat sebenarnya itu adalah cabaran yang besar. Okey, apa solution dia? Saya terus pergi pada solution. Solutionnya adalah especially saya cerita family lah, kawan-kawan rapat. Sebab orang-orang yang rapat, family kita, dia lebih tahu perangai buruk kita. Maksudnya apa buruk kita, salah kita, silap kita, dia semua dia tahu. That's why keluar perkataan, alah kau tak payah acar baik sangatlah, aku tahulah pasal kau. Kan? So member rapat-rapat. Memang itu perkataan standard yang akan keluar. Jadi apa yang kita boleh buat? Ingat tau, dakwah ni bukan hanya dengan kata-kata saja. Maknanya kadang-kadang dakwah yang impactful adalah dakwah dengan kita punya perubahan, kita punya akhlak, the way kita treat orang. Kadang-kadang contoh kita nak tegur kawan kita ni duk main Dota, duk main Mobile Legend, duk push rank lah, PUBG lah, apa semua tu, sampai tak tidur malam, subuh tertinggal. So kalau kita pergi ceramah kat dia, weh subuh lah kau ni nak masuk neraka ke, contoh kan. So kita tak boleh nak mungkin kita tak boleh nasihat macam tu. So apa yang kita boleh buat adalah kita sendiri kita sendiri put effort, bangun awal untuk solat subuh, dengar je azan Zuhur, kita keluar, kita pergi solat kat masjid. Bukan masa Covid lah, lepas Covid nantilah, masa biasa. So maksudnya kita sendiri yang put effort tunjuk akhlak yang baik. And ingat, when we walk the talk, so action speak louder than word. Kadang-kadang sembang, semua orang boleh sembang, Aziz, betul. Semua orang boleh cakap, semua orang boleh bagi idea, semua orang boleh cakap dia beriman. Tapi perbuatan dia belum tentu beriman. Semua orang cakap, alhamdulillah aku dah tahajud semua, itulah kita kena dekat diri pada Allah, kita kena jaga solat kita, semayang pun tak. So kena sangat-sangat bagi saya the way kita kena buat adalah kita buat dulu. Contoh, saya ambil contoh lagi, kalau mak dengan ayah, ini antara soalan yang saya selalu dapat, macam nak tegur mak ayah even 2 hari lepas, semalam pun saya dapat soalan juga pasal macam mana nak tegur ayah saya yang dia ni memang malas nak solat. So antara cara, ingat tau, cara tak sama. Kalau dengan mak ayah lagi lain cara dia. So mak ayah kita tak boleh nak double meaning pun tak boleh. Sebab kita ingat kalau teguran hati dia ni, kita akan terima akibatnya. Sebab redha Allah bergantung pada redha mak dan ayah. So macam mana cara dia? Ada orang macam contoh, ustaz boleh tak saya buat macam ni ustaz? Saya bagi buku kat mak saya yang tak semayang ni, 70 dosa-dosa azab orang tak semayang. Boleh tak ustaz macam tu? So dia rasa dia berhikmah, dia rasa. Tapi tu tak berhikmah guys. Ada yang kata, ustaz boleh tak saya hadiahkan mak saya tak pernah semayang ni telekong Siti Khadijah, dengan sejadah kali. Okey tak? So benda tu mungkin nampak macam murni, tapi sebenarnya dia macam memerli. So macam ni cara kita nak buat. Mesti kita nak tegur
mak ayah kita yang mungkin kita spesifikkan sekarang ni, problem dia, isu dia adalah semayang. So cara dia adalah, yes betul Hafiz Faizal, tunjuk effort kita. Contoh, tengah-tengah lepak-lepak dekat ruang tamu, batu pak azan. Kan biasa kita tengok cerita-cerita pak azan Zuhur kan. So kita bangun terus, pergi ambil air semayang, salam ayah, salam mak, pergi masjid. Tak payah nak cakap, ayah saya pergi masjid dulu ya, ayah bila lagi. Tak payah macam tu. Kita just salam ayah, salam mak, ayah, abang pergi masjid dulu terus pergi. Sebab ayah kita, mak kita tak bodoh. Dia nampak apa anak dia buat. Habis kalau ustaz, kalau saya perempuan, macam mana saya nak buat perempuan, contoh azan je, bangun, pergi ambil semayang, solat dalam bilik. Pintu buka sikit. Mak takkan tak perasan kau buat apa dalam bilik. Kan? So macam mak akan tengok, lama kelamaan benda tu akan menjadi nasihat buat mereka. Sebab ingat, mak ayah ada ego dia. Lagi-lagi anak nak tegur mak ayah, kau siapa kau anak, aku lahirkan kau, aku didik kau, aku besarkan kau nak tegur aku pula. So the way kita nak tegur adalah dengan cara kita tunjukkan apa sepatutnya kena buat. Sama juga yang tanya tadi, kalau macam mana nak tegur mak ayah kita tak tutup aurat, kita dulu pelihara aurat, kita dulu yang jaga untuk tutup aurat, kita dulu tegur adik-adik kita untuk tutup aurat. Mak ayah jangan tegur. Bukan jangan tegur tu maksudnya kita biarkan mak ayah, bukan. Sebab kita sedang menegur mak ayah dengan cara kita tunjukkan akhlak yang baik. So itu psikologi dia. Alright. Faham Ustaz? Alright. So Ustaz, kita dah nak ke sejam. So limit live ni kan dia sejam je kan? Oh, dah sejam Dah nak sejam. Okay. So kita akan end live. Tapi bagi semua penonton, tolong bersama kami lagi dalam sesi yang kedua. Jadi insyaAllah kita bersambung sekejap lagi. 3.30 saat je ni. Alright. Alright, so insyaAllah. Okay, terima kasih Ustaz. Kita sambung sekejap lagi. Alright. Okay, Alright. Alright, Yo. so saya petik beberapa soalan lah daripada viewers tadi. Ada yang minta, yang pertamanya minta tips untuk cari sahabat menurut Islam. Okay. Kemudian Ustaz nak jawab dulu ke ataupun saya sampaikan soalan dulu? Kita kumpul pun okey tak? Tak apa, saya catat. Alright. Pertama sekali yang cari sahabat menurut Islam. Kemudian yang kedua, macam mana dengan BFF kita ataupun circle kita yang berlainan jantina, adakah ia termasuk dalam dosa tersembunyi lah? Itu soalan kedua. Kemudian yang ketiga, terasa Ustaz dah ulas, tapi kalau Ustaz nak sambung lagi, yang dia punya soalan tegur, macam mana nak tegur mak ayah menutup aurat, agak menutup aurat. Okey, kita ambil 3 dulu Itu. 3 dulu. Okey, saya jawab yang ketiga tu. Okay. Macam mana cara kita nak tegur mak ayah tak tutup aurat? Saya rasa saya ada jawab tadi tu, saya nak clarify sikit lagi. So, pertama adalah jangan tegur mak kita direct, ayah kita direct. Jangan tiba-tiba WhatsApp dia, bagi hadis dalam group family, hadis tentang dosa-dosa orang yang tidak menutup aurat. Jangan. Tolong jangan, walaupun korang ni USIM ke, korang ni UIA ke, korang ustaz ke, jangan. Alright, please don't. Okay, jangan macam dah dapat hidayah ni kita bantai semua lah. So itu kesilapan saya dulu. Saya dulu masa saya sekolah dulu kan, baru nak kenal agama ni. Waktu tu macam semangat gila nak berdakwah, memang tu semua orang buat salah semua bantai habis semua. Semua sama je ayat skrip, mak ke adik-adik ke sama semua. So end up orang jauhkan diri daripada saya. So saya bukan jadi hari ni macam ni sebabkan saya lahir terus ada mindset macam ni. Aku dah buat salah berlambak dah. Ramai orang benci, kecam semua macam-macam dah. Even mak sendiri pun terasa hati. So disebabkan kesilapan tu lah saya tak nak you guys yang tengok live ni buat benda yang sama. Okay? So jangan. Okay, kedua adalah kita ambil tanggungjawab untuk tegur adik-adik. Adik, untuk aurat dik, ni sini kakak ajar nak pakai tudung macam mana, mungkin adik tu kecil lagi kan. Bagi dia, kita ambil tanggungjawab untuk didik adik-adik. Macam tu. Dan dalam masa yang sama sebenarnya kita sedang membantu juga kita punya mak dan ayah tanggungjawab untuk mendidik anak-anak. Kita bantu. Alright. So tolong please hati-hati dengan kata-kata kita dengan mak ayah especially. Okay.
Kadang kita nampak benda tu macam berhikmah, tapi sebenarnya dia mencacatkan kita punya dakwah. Alright? Okay, kita nak pergi pada first tadi. Macam mana kita nak mencari sahabat menurut Islam. So, ingat satu benda, sahabat dengan kawan ni adalah benda yang jauh bezanya. So kalau kawan ni benda yang kadang-kadang kita just kadang tak tahu pun nama dia kan. Ni kawan aku. Kawan je just kawan, kenalan macam. Kawan je. So sahabat ni macam saya clarify tadi adalah orang yang paling banyak spend masa dengan kita. Paling banyak spend masa kita, berjumpa dengan kita, berborak dengan kita kan. Itu orang yang memang sahabat lah. Itu kategori sahabat. Ya betul, saya tahu ramai orang ada kategori sahabat masing-masing. Contohnya sahabat adalah orang yang dia ni susah sedang bersama-sama. Okey, tak salah, betul juga. Betul. So bagi saya untuk mudah pemahaman, sahabat adalah orang yang memang kita spend masa banyak dengan dia. Okay. Alright. So macam mana cara kita nak memilih sahabat? So cara kita ingat kawan dengan semua, tapi sahabat kena memilih. So cara nak pilih pertama adalah yang digariskan dalam Islam adalah kita boleh tengok orang punya perangai tu bila pertama kita bermuamalat dengan dia. Sebab kadang-kadang manusia punya true colour akan keluar bila ada faktor duit. Faktor duit, keuntungan kan. Kalau tengok dia punya muamalat ni tak amanah, jangan jadikan dia sahabat. Contoh macam tengok cara dia handle duit, contoh dia berhutang, dia bayar macam mana. Tengok cara dia kadang-kadang dia, contoh kita berpersatuan kan, kelab, pakailah dulu duit ni, nanti ganti ya balik. So kita dah tahu dah ni bukan orang kita boleh jadikan sahabat. So tengok cara dia bermuamalat daripada segi kewangan, daripada segi dia berinteraksi dengan orang, dia punya janji. Contoh kan, kalau ada orang cakap macam ni kat kita, weh, sebenarnya aku dah janji dah untuk tak cerita kat orang, tapi aku ceritakan kau je. Orang ni jangan jadikan sahabat. Tak boleh percaya langsung. Sebab kalau dia boleh pecahkan janji dia kat kita, tak mustahil pun dia boleh pecahkan janji kita dengan dia dengan orang lain. Kan? So itu pertama, cara dia buat amalah. Yang kedua adalah masa kita travel dengan dia. Sebab masa travel tu akan mula untuk ramai orang boleh berlakon, ramai orang boleh jadi orang-orang yang boleh berlakon di pentas teater. Semua orang boleh pakai topeng. Tapi bila kita travel dengan dia, travel ni adalah satu yang berat tau sebenarnya. Sebab tu kenapa kita dapat rukhsah dalam solat, dapat jamak dan juga qasar, sebab bila travel ni kita akan penat. Walaupun travel tu contohlah kalau Haziq pernah naik flight kan. Naik flight kadang-kadang daripada Johor, dari KL ke Johor sejam je. Tapi sampai Johor tu kita penat tau, walaupun sejam. Sebab dia memang travel ni memang Allah dah susun dia akan jadi penat tau. Dia akan jadi macam letih. So daripada situ kita akan nampak perangai orang. Bila travel, contoh kita pergi travel naik kereta, dia tak peduli pun pasal bab-bab solat. Kita ni jamak qasar ke jamak takdim ke jamak takhir macam tu kan. Dia tak ada fikir pun, tak ada fikir. So hati-hati orang-orang macam tu kan. Tak payahlah kita jalan lah, nanti dah ujung-ujung waktu tu semayang macam tu kan. So kedua, okay, tadi buat amalah. Yang kedua adalah masa kita travel. Yang ketiga adalah ketika kita tidur dengan dia kan. Kalau dah macam pergi tidur hotel ke kan, menginap mana-mana, tidur. So time tu sebenarnya kita boleh tahu perangai dia. Contoh tengok apa amalan dia sebelum tidur. Contohnya tengok dia bangun pagi pukul berapa, subuh pukul berapa. So dengan cara macam tu kita boleh tahu perangai dia macam mana. Kenapa kita kena memilih sahabat? Sebab sahabat tu akan influence kita. Lebih baik kita gigih mencari sahabat yang baik supaya kita boleh sebarkan kebaikan pada kawan-kawan yang ramai tu. Sebab ingat kita tak kuat. So kita kena pilih orang yang betul-betul boleh influence kita. Ingat 4 orang. Okay, next adalah adakah sahabat yang berlainan jantina tu juga berkaitan dengan bersahabat dengan jantina. Kita boleh berkawan dengan semua orang. Semua orang kita berkawan. Tak ada pun Islam menyekat. Kau memang kawan dengan lelaki je. Perempuan kawan dengan perempuan je. Tak boleh bercakap, tak boleh dengan perempuan, tak boleh.
Bukan itu konsep yang dia ajar oleh Islam. Islam ajar kita untuk berkawan dengan semua orang, bermasyarakat dengan semua orang. Takkanlah contoh jiran kita ni, kan perempuan semua, contoh jiran kita perempuan semua. Takkanlah kita tak peduli dia, kan kita pun kena ambil tahu juga, ni makan cukup ke tak, kan. Tiba-tiba dia ni memang duit short sekarang ni tengah quarantine. So kita kena ambil tahu, tanya cukup ke makan, beras semua cukup ke. Ni kalau tak bercakap macam mana? Oh tak boleh, Islam kata tak boleh bercakap dengan perempuan ni haram. Mana boleh. Bukan itu Islam yang sebenar. Cuma Islam tunjukkan kalau berinteraksi dengan orang yang berlainan jantina, ini limit dia. Apa antara limit dia? Yang pertama, limit dia adalah daripada segi kita punya sentuhan. Maksudnya kalau kawan dengan lelaki, kita boleh lah betul-betul tampar, peluk, kan. Itu salam. So dengan perempuan kita tak boleh lah nak sentuh. Tak boleh atas dasar kita ni kawan, sahabat, member, tak rasa apa, sembang. Dah kalau dalam jantina ni mesti rasanya. Okey, itu pertama, sentuhan. Yang kedua adalah daripada segi kita punya orang panggil kita punya apa dalam bahasa Melayu Sekejap. Kita punya posisi keadaan kita berjumpa dengan dia tu. Maksudnya kalau dengan kawan, contoh kawan kita lelaki berdua, naik motor berdua, ataupun lepak kat mana-mana lorong berdua lelaki, relax lah. Tapi mana boleh kita buat benda tu dengan perempuan? Tak boleh. Walaupun kita kata ni sahabat, ni kawan. Kan kita boleh, ustaz kata kau boleh kawan dengan sesiapa. Memang boleh kawan dengan sesiapa, tapi ingat Islam tetapkan kalau berlainan jantina, dia ada dia punya limit dia. Itu kedua. Yang ketiga adalah dari segi percakapan kita. Saya tahu sekarang ni culture adik-adik. Saya tahu ramai ni adik-adik yang tengah komen kat bawah ni sekolah mana sebab saya memang buat ceramah kat sekolah. Kan? So guys, yang korang tengok, cuba tengok korang sekolah mana, korang komen kat bawah sikit. Tengok korang sekolah mana. Tadi nampak sekolah menengah Sains Selangor tadi ada tengok SMSS tadi. Tengok korang sekolah mana. So kadang-kadang dia kata macam apa maksudnya? Tadi macam kata percakapan kita ni ramai adik-adik ni suka pakai pick up line, kan? Suka guna pick up line, kata-kata yang macam menyentuh hati, kan, memberi harapan, bagai-bagai semua. So sebenarnya Islam tidak ajar kita untuk simply perkataan itu kita luahkan pada orang-orang biasa. Ingat tau, ini word dia. Saya dulu pun adalah orang yang macam KMBK, UPSI, USIM, Teknik Johor Bahru, SMA Daris, SMA Daris, UMK, UPSI, SASIM, KMKT. Guys, KMKT tu apa daripada USI, Matrik Kelantan. Jauh. Okay. Alright. Okay, so saya sambung balik. So, ingat perkataan ni. Saya dulu adalah orang yang suka juga bagi-bagi pick up line apa semua zaman-zaman sekolah dulu lah. Tapi saya berhenti untuk buat benda tu sebabkan saya terdengar ayat ni. So guys, kalau korang dengar ayat ni, untunglah guys. Sebab saya ambil masa lama untuk dengar ayat ni. Ayat dia adalah, the moment kita simply boleh keluarkan perkataan-perkataan manis kepada perempuan-perempuan yang random, maka hilanglah kemanisan perkataan kita itu untuk orang yang sepatutnya nanti. Catat, ingat benda tu. Kepada adik-adik yang tengah tengok UTM, KUIM. So, saya ulang sekali lagi. The moment kita boleh bercakap perkara-perkara yang nampak macam manis, pick up line, menyentuh hati kepada random girls, random people, maka akan hilanglah kemanisan itu bila kita nak bercakap dengan orang yang lebih layak untuk mendengarnya. Siapa dia? Pasangan kita nanti. Dan ingat, jangan kita simply, kadang-kadang perempuan kan, kita cakap something, kita tak maksud macam lelaki, macam Aziz kan, dia cakap something macam pick up line. Mungkin kita tak rasa apa-apa, tapi perempuan dia sempat tersentuh. Dia ni suka aku ke? Ini banyak sangat pick up line, dia suka aku ke sebenarnya? So tolong jaga perkataan tu. So masa kita berkawan dengan yang bukan sama jantina, so tolong concern tentang bab-bab perkataan pick up line ni. Tolong hati-hati. Berkawan, sembang benda-benda, kalau dah tak ada benda penting tak payah sembang. Sebab ingat tahu, syaitan ni dia dah ready ni. Kalau kau tersasar sikit dia akan bawa lagi jauh lagi. So kalau tak ada penting sangat, dah cukup.
Itu je. Itu je dah. Dah tak ada apa-apa kan? Okey dah. Alright, nanti kita jumpa jangan kasar sangat. Tak ada apa-apa kan? Tak ada tak apa dah. Syaitan tengok tubuh kita ni. Jangan. Oh, ganas. Ganas sangat kan? Okey, tak ada apa-apa Okey, tak ada apa-apa. Macam itulah saya minta dulu. Assalamualaikum. Orang perempuan lebih hormat lelaki macam tu. Sebab lelaki yang dia ini sangat berhati-hati dengan perkataan yang diluahkan, perempuan lebih hormat lelaki tu. Sebab lelaki itu menghormati wanita itu. Lelaki yang boleh simply bagi pick up line sana sini, kan, boleh pick up line ke orang-orang yang orang tertentu, orang sesiapa pun, dia seakan-akan tidak menghormati wanita tu. Dan lelaki yang baik adalah lelaki yang dia akan simpan betul-betul perkataan yang terbaik tu, perkataan yang manis tu untuk orang yang berhak untuk dapat. Faham. Bagus ada yang dah komen quotes tadi, the moment Ada orang salin. Bagus. Tweet guys. Tweet dekat Twitter saya guys. Okay Aziz, next question. Alright, next question. Disebabkan kita macam berkait dengan dosa tersembunyi lah. Ada dalam ruangan komen tu yang tanya berkenaan dengan pornografi dalam kalangan remaja kan. So kita tahu ada satu statistik yang orang keluarkan disebabkan PKP ni. Ada satu laman web lucah ni tiba-tiba dia macam naik lah dalam ranking Malaysia, dan dalam banyak-banyak negara yang disenaraikan tu, Malaysia antara yang ketiga yang banyak melayari laman web lucah ni. Jadi kita kan sembang berkenaan dengan circle kan. Jadi macam mana kita nak mengatasi dosa tersembunyi tu, sebab mungkin dia disembunyikan daripada circle kita. Jadi macam mana kita nak membantu ataupun nak counter berkenaan dengan masalah obsession terhadap pornografi? Okey, memang kita tengok dalam statistik, Malaysia berada di top 10 di peringkat global, carian paling tertinggi dekat laman web lucah Pornhub. Which Pornhub adalah salah satu website yang memang kalau peringkat global dia top lah, top 2, top 3 lah. Okey. Walhal di Malaysia sistem SKMM telah menyekat website ni. Kalau search memang tak dapat. Search memang restricted. Tak lepas. Tapi kenapa boleh lepas? Ini saya pun dapat makluman juga. Dia ada cara untuk nak lepas juga. Maksudnya dia gigih juga nak pergi search. Dia ambil alternatif juga pergi cari macam mana cara tu. Alright. So guys, saya cakap benda ni bukanlah maksudnya saya nak minta korang semua untuk buat. Ingat tau guys, ingat benda ni. Kalaulah virus corona ni tak mampu buatkan kita lebih dekat dengan Tuhan, virus apa lagi yang Tuhan nak turunkan lagi untuk kita sujud dekat dia? Betul tak? Coronavirus ni pun dah buatkan orang, beribu orang meninggal dunia. Kita kena restricted movement, kita kena lockdown pun tak mampu untuk buatkan kita sujud pada Tuhan. Apa lagi virus yang kau nak? Selain daripada kematian, baru nak kita nak bertaubat. Alright? So, tentang pornografi, quote saya tulis guys kat komen So, tentang pornografi ni, dia adalah pornografi adalah satu benda yang kami belajar dalam psikologi. Apa yang kami belajar? Sebab pornografi adalah digital drugs. Sebab pornografi ada tendensi untuk buatkan orang ada ke arah addiction. Dia orang ke addict dengan pornografi ni. Sebab tu orang-orang yang addict dengan pornografi sebenarnya secara biological, physiologicalnya saya share sikit yang mudah-mudah je, sebab saya pasal ada adik sekolah juga kat sini yang join. So dia macam ni. Pornografi adalah sesuatu yang dia akan buatkan kita crave for more. Maksudnya manusia secara umumnya untuk capai hormon dopamin tertentu, dia kena buat aktiviti, contohnya beriadah ke, sayang orang ke, give positive word ke. Tapi pornografi dia akan masuk tu, dia akan boost kita punya dopamin, terus boost naik ke tinggi. Maknanya semua aktiviti yang biasa-biasa tu dia tak akan membuat kita seronok lagi. So kita cari benda yang boleh buat kita seronok, maka pornografi tu. Ni yang case addiction lah. So orang akan cari ni sebab dia dah addict, dia mesti kena tengok juga benda tu.
So nak cerita pasal pornografi dia kena buat live lain. Dia kena buat tajuk ceramah lain. 2 jam cerita pornografi je. Tapi untuk singkat nak cerita pasal benda pornografi ni adalah untuk kita bebas daripada pornografi punya addiction, dia mesti melepasi addiction punya cycle. Berapakah lama addiction punya cycle? Dia mengambil masa lebih kurang antara dia ada phase dia 21 days, 40 days, 19 days. So you guys kalau kepada yang mungkin sedang Allah uji dengan digital drugs ni, pornografi ni, korang boleh pergi kat YouTube, korang tengok satu video YouTube ni dia tulis free FAP FAP free fap, maksudnya free from fap. Fap ni adalah sesuatu perlakuan orang tengok pornografi, dia beronani, dia terangsang. So, pergi tengok kat YouTube, ada ramai orang yang kat luar negara, mereka ni bukan orang Islam, tapi mereka memberikan diorang punya luahan hati apabila berjaya menepasi cycle addiction pornografi. Dia kata dia mula untuk dapat hidup dia balik. That's the word yang memang menusuk kat hati saya. Dia kata, saya mula rasa saya hidup semula. Sebab dia dah terperuk dalam cycle tu. So dia tahan diri 21 hari, tahan 40 hari, 90 hari. Dia ada teknik-teknik je lah. Antara teknik saya boleh share adalah the moment kita triggered dengan benda tu, pergi bilik air, mandi air sejuk. Shower kan, mandi. Ataupun lah mandi. Sebab benda tu akan meredakan balik kita punya triggered hormone untuk nak tonton benda-benda lucah. Ataupun yang kedua yang kita boleh buat adalah the moment kita rasa macam triggered sangat, kita boleh pergi keluar, terus pergi jogging, pergi berlari, pergi treadmill ke, pergi gym. Ataupun kita boleh untuk kalau dah teruk sangat, terus selubung dengan selimut, paksa untuk tidur. Tutup mata, paksa untuk tidur. Sebab benda ni kena lawan. Dia macam ni, dia kadang-kadang kan dia hari pertama boleh lagi, hari kedua boleh lagi, hari keempat okey boleh tahan lagi. Dia masuk hari ketujuh, dia dah mula rasa macam nak, sebab addict. So masa hari ketujuh tu lah you guys kena mandi air sejuk, kena pergi keluar, kena pergi selimut, nak lawan. Nanti dia sekejap je. Nanti benda tu akan main dalam sejam, tukar kita, lepas. Boleh lepas. Masuk hari ke-8 pula, masuk hari ke-9 pula. Ingat dia tahu, macam pertarungan dalam diri dia lah kan. Betul, dia internal punya fight sebenarnya. And worth gila fight ni. Fight ni worth. Sebab ramai orang tengoklah, guys, pergilah tengok Free Fap punya dekat YouTube tu. Berlambat orang meluahkan dia punya testimoni. Macam mana dia survive. Saya tengok happy dia dan badan dia mula sihat. Guys, tengok kalau orang yang macam dia addict dengan pornografi ni dan dia banyak beronani, dia punya muka dia seri tu kurang. Dia macam ada nampak macam dia bukan isu lampu ke apa, dia macam muka dia, kita tengok dia macam serabut, gelap. Sebab dia punya dalam hormon dalam badan dia tu tak stable tau. Dia tak normal berbanding dengan orang lain. So that's why kita kena break the cycle. Mesti break. So kita boleh dapat life kita yang sebenar. Macam itulah. Pornografi ni panjang cerita dia, tapi itulah untuk seringkasan. Teaser. Okey, so mungkin sedikit nasihat lah berkenaan dengan kita sebagai seorang dalam ada di dalam komuniti dan di dalam circle ni, macam mana kita nak berperanan sebagai kawan, sebagai sahabat, sebagai anak untuk kita menjadikan circle kita tu satu circle yang baik. Jadi macam mana kita nak mengelakkan dosa tersembunyi tu dengan cara kita nak bina circle tu lah. Okay, good question Aziz. So ramai yang dah masuk ni, ada yang catat semua. Dai Said pun masuk juga. Esok insyaAllah saya akan live dengan Dai Said pula. Okay, nanti boleh SPMM boleh join lah sekali tengok. Dan juga tengok. Okay, direct to the point, macam mana kita nak berperanan dalam masyarakat, berperanan dalam keluarga. Saya suka sangat bagi analogi, kalau kita pergi kapal terbang, kita naik kapal terbang, selalu kita akan dengar pramugari ataupun anak-anak kapal akan pesan kat kita. Dia pesan apa? Dia pesan
Kalau apa-apa terjadi, corong oksigen akan terjatuh, Jatuh. akan terkeluar kan. So bila Ha. akan terkeluar tu, apa arahan dia? Dia kata letakkan corong oksigen tu pada siapa? Kepada kita dulu. Oh. Soalan saya, kenapa tak letak kat anak kita kat sebelah dulu? Kenapa nak kena letak kat kita dulu? Sebab dia punya konsep, the moment kita tak boleh selamatkan diri kita, macam mana kita nak selamatkan orang lain? Oh. Okay. Kalau kita tak letak oksigen kat diri kita, macam mana kita nak tolong lebih ramai orang? So maksudnya, the moment kita nak membantu, nak berperanan dalam masyarakat, kita pun kena push ourselves untuk be the best. Our own version. Bukan kita nak kena compare dengan orang lain. Orang tu macam bagus sih, orang tu macam best hidup dia. No. Just be the best your version punya. Tak perlu nak compare dengan orang lain. Maknanya kalau sebelum ni kita solat kita lewat-lewat, apa kata kita awalkan. Kalau sebelum ni kita ni kurang baca Quran, so apa kita lebihkan sikit. Kalau sebelum ni kita ni jarang kontak mak ayah, ataupun kalau kontak mak ayah ni memang bila nak minta duit kan, kontak ayah mak ayah ni kontak adik-beradik kan. So kerapkan kontak adik-beradik. So itu benda yang kita kena improve. Dalam masa yang sama sebenarnya, perbuatan kita tu akan influence kita punya circle. Haziq ni asyik kontak aku, tanya khabar aku, tak pernah kontak dia kan. Nampak? Haziq ni asyik kontak aku tak pernah kontak mak ayah. Aku tengok dia rajin lah kontak mak ayah dia. Nampak? Dia akan influence benda tu. Rather than kita macam asyik dengar kawan-kawan kita dekat dalam asrama on call dengan pak makwa kan sampai pukul 2 pagi kan. So kawan-kawan kita pun macam influence. Aku ni tak ada pun makwa nak call Forever Alone, aku ni tak laku ke. Nampak? Dia pun rasa bersalah dia tak call boyfriend dia, girlfriend dia. Padahal benda tu benda yang lebih baik kau call. Mak kita pun tak ada call selama tu. Kita pun tak ada call ayah kita selama macam tu. So mana yang betul sebenarnya? So that's why bagi saya, the moment kita mula untuk improve ourselves, kita punya circle pun akan influence by us. Macam tu. And dalam masa yang sama juga, saya recommend dekat kita semua, kita duduk di posisi masing-masing. Maknanya macam ni, dakwah tak semestinya kena jadi da'i. Dakwah tak semestinya kau kena masuk USIM. Jadi ustaz, jadi ustazah, sampaikan agama tak semestinya kau kena masuk UIA. Semua orang duduk di posisi masing-masing, buat kerja masing-masing. Yang penting buat untuk ke arah Allah redha. Contoh, ada orang ni, dia ni pandai internet marketing. So apa kata why not you guna internet marketing ni untuk memarketkan dakwah-dakwah. Contoh ada orang ni dia pandai melukis. So apa kata gunakan lukisan itu untuk lukis perkara-perkara yang bersifat dakwah dan kesedaran. So posisi ada orang dia tak pandai bercakap tapi dia pandai menulis. Gunakan tulisan kamu tu, tulisan kita ni untuk kita menulis benda-benda baik. Contoh macam Haziq, rajin baca buku, rajin review buku kan. So why not guna talent you bercakap, review tu untuk review something yang good. Tak semestinya semua nak kena bercakap dengan macam Dai Izzah. Kan? Tak semestinya semua orang nak kena buat video macam Dai Izzah. Semua ikut, ada orang ni dia tak pandai bercakap tapi dia pandai edit video. So you edit lah video, buat caption best-best kan. Buat dalam video post. Tak apalah kalau 3 view pun. Itu view manusia, view Tuhan. Allah. Kau dah kira belum? Betul. Sibuk nak tengok view berapa view. Alah ustaz, saya punya view tak ramai lah ustaz. Saya buat video dakwah, saya punya like tak ramai lah. Yang kau buat, memanglah kau down sebab kau buat untuk manusia. Kalau kau buat untuk Tuhan, kau tak peduli semua like ni. Kau tak peduli semua like view semua, kau tak peduli. Contoh SPMM ni, tiba-tiba buat live, 2 orang je tengok. Itu pun member kawan satu rumah tengok. Kalau you all berhenti buat live tu, obviously nampak you buat untuk manusia. Kalau you buat untuk Tuhan, berapa ramai yang tengok pun kau akan terus jalan. Kau akan terus sampaikan dakwah, kau akan terus bercakap. Kenapa kita tak bahagia? Sebab hidup kita masih menagih perhatian manusia, bukan perhatian dia. Allah. Okey? Menjawab soalan? Menjawab. Alright.
Okey, cumanya ada soalan last tu. Okey. Soalan last dia tak tahu tapi ramai yang tertarik dengan pornografi tadi. Okey. Soalan dia apa? Macam mana cara nak atasi ketagihan tu? Maksudnya macam mana dia ada cerita tadi. Maksudnya kan dia nak tidur tu pun dia still berangan kan. So Ha. macam mana dia nak counter benda tu? Macam tu lah. Sebab dia datang tak menentu kan macam tu lah. Betul-betul. Dia kadang-kadang datang tu kita tak expect dia datang kan. Dia akan datang tiba-tiba dan dia akan datang time-time, contohnya time kita tengah contohnya bersemangat gila nak buat benda baik, semangat nak study, semangat kita nak nak buat something kan, kita punya activity, pop dia akan datang, dia akan kacau. So macam saya sebut tadi, kita kena tukar kita punya state. Masuk state tu, tukar state kita ni macam ni. Kalau sebelum kalau masa kita tengah tidur dia datang, so you guys kena bangun. Kena bangun, pergilah main game ke, pergilah keluar ambil angin ke. Sebab macam ni tau, dia macam saya tunjuk contoh dia macam a period of time benda tu. Dia akan berjalan, habis period kita punya rangsangan tu, habis period tu, dia dah tak rasa dah. Oh. Dia certain time je datang. So you kena ada fight tempoh dekat masa. that certain time. Dia takkan 24 jam main benda tu. Tak. Dia takkan macam tu. Sebab dia adalah berkaitan dengan hormon. Dia regulation of hormone, rembesan hormon, benda-benda yang berkaitan dengan neuron kita dalam otak, which kalau kita cerita panjang ni, saya boleh cerita satu persatu tentang kita punya pergerakan otak orang yang pornografi punya addiction dengan orang yang normal. So basically dia ada time period. So sentiasa remind in our mind, dia hanyalah a certain period of time saja kita rasa macam tu. So bila kita stop benda tu, bila kita rasa, you kena tahan, you kena lawan. Nanti dia akan lepas. Dia akan lepas time tu. Dia akan macam, okay, dah settle hari ni. So esok fight lagi. Sebab dia macam ni tau. Kita akan grow. Dia macam contoh kalau ada orang, okay, aku dah 40 hari tak tengok pornografi. Tapi along 40 hari tu, dia tak ada diuji dengan that period. Senang je 40 hari. Dia tak kuat. Mungkin hari ke-41 benda tu sampai, dia collapse. Sebab ini point dia. Kita hanya akan jadi kuat bila ada problem. We only grow with problem. Kita tak akan macam duduk-duduk terus grow jadi hebat. Kita tak akan macam goyang-goyang kaki jadi power. Tak. We only grow with the problem. So the problem is the addition of the pornography to itself. So bila ada that addition, that urge, kan, benda keinginan tu, so inilah masa untuk buat kita grow. Dengan cara macam ni, you fight the urge. You tahan benda tu sekejap je. Dia takkan berpanjangan satu hari. Sebab hormon kita tengah regulate balik nak jadi normal. So dia takes time lah. Dia kena push. Dia akan rasa macam kepayahan tu. Saya nak share guys, saya nak share satu buku, dia punya quotes. Memang terkesan lah dekat saya sampai hari ni lah. Quotes ni, buku tu saya memang baca daripada zaman sekolah dulu. Ingat okay, ni ayat dia guys, dengar Ni berkaitan dengan pornografi. Ayat dia adalah kenapa Allah pilih kita untuk kena ujian ni? Sebab tiada manis percintaan tanpa ujian dan dugaan. Itu first. Okey, maksudnya kalau tak ada ujian dugaan, cinta kita tu tak manis. Dia kena ada perjuangan. Itu pertama. Yang kedua, saya cari. Dia berkaitan dengan kita punya struggle dalam nafsu ni tau. So okey, dah jumpa. Ingat berkaitan dengan nafsu juga. Okey. So ayat dia adalah, hukumlah nafsu jahatmu itu. Deralah ia sungguh-sungguh, jangan kau turuti kemahuannya. Kena dera nafsu tu dera. Dia nak tahan, dera. Sebab selagi nafas masih ada, nafsumu akan terus menggila.
Nafsu ni takkan puas. Dia seakan-akan seperti macam kita minum air laut yang manis, yang manis pula dan yang masin, kita akan lagi haus. Minum air masin lagi haus. Itulah nafsu. So kita kena dera nafsu jahat kita tu. Jangan bagi apa yang dia nak. Dengan cara macam tu kita akan grow stronger. Ingat guys, kita takkan grow selagi tak ada problem dan ujian. Hanya dengan problem, dengan kita fight dengan nafsu jahat, dan kita punya iman akan grow. Saya bagi contoh analogi satu lagi bagi faham. Kalau orang pergi gym, macam saya pun pergi gym, ada personal trainer. Kalau kita nak muscle kita ni naik jadi kuat, kita kena angkat beban yang membuatkan kita punya muscle tu jadi apa tu? Panggil apa tu? Bergetar, bukan bergetar, panggil apa sih? Bila kita angkat kan, dia macam berat sangat ni, berat. Stretch ke? Dia macam kita struggle for that. Okay. Contoh saya angkat satu ni 15 kilo. So tangan saya akan bergegar tau. Sebab ni berat. So masa tangan-tangan bergegar tu lah, kita punya otot ni tengah grow. Sebab dia akan muscle akan koyak dan dia akan grow. Dia akan besarkan lagi kita punya muscle tu. Kalau saya angkat 10, mana nak grow-nya? Mana mahu. Betul. Mana mahu. Sama juga ujian Allah bagi. Guys, kalau korang ni tengah diuji oleh benda berat, itu tandanya Tuhan nak kau grow. Kalau benda baik dia jadi dalam hidup kita, kita tak akan grow. Kita tak akan jadi baik, kita tak akan jadi bagus. Apa contohnya? Contohnya tengok Nabi Muhammad. Nabi Muhammad diuji teruk bukan takat kat dunia. Sebelum masuk dunia dalam perut pun kena uji. Sampai wafat Nabi diuji. That's why kenapa Nabi kuat. That's why Nabi strong. Sebab dia grow with ujian, dia grow with problem. Adakah kita pernah dengar, Nabi tak diuji sebab Nabi kan kekasih Allah. Sebab kekasih Allah lah kena uji. Sebab memang itu sunatullahnya. We only grow with problem. Appreciate lah kalau ada problem. Patut syukur Allah uji. Ni COVID-19, syukur. Sebab inilah masanya kita akan grow. Allahuakbar. Faham. Ustaz, boleh kongsikan sikit buku apa yang Ustaz tadi tunjuk? Buku apa Saya rasa buku ni dah tak ada production tau. Tapi saya tunjuk je lah. Mungkin you guys boleh tengok. Buku ni buku yang sangat lama tau. So buku ni namanya Rintihan Hati Seorang Mukmin. Saya tak tahulah ni keluaran bila. Kalau you guys tengok kan, dah coklat dah dia punya ni. Buku lama buku yang sangat lama. Saya dapat masa ni 1992. Allah, 1992. Ni saya lahir dah. Aziz ada lagi? Saya tak lahir ke? Belum. Guys, just kalau korang semua macam inspired dengan apa yang saya cakap ni, sebenarnya you guys pun boleh bercakap macam ni. Kalau you guys banyak membaca, saya share dengan korang saya COVID-19 punya restriction kan. So ini buku yang saya akan habiskan. Wish. Banyak Ustaz. Alright. So ada buku yang saya dah pun habiskan. So guys, nampak tak? Kalau kita busy apa lagi? Kita free kot. Betul. Duduk kat rumah. Kau apa busy? Kau apa? Ada kawan saya lagi triggered, dia dah menulis 80 muka surat dah buku. Menulis buku 80 muka. Wow. Sebab tu saya macam, ya Allah, tak cukupnya masa kan. Macam tu. Siapa yang follow Instagram saya post malam dekat story. Mak saya call saya, dia kata, Alhamdulillah quarantine ni mama dah nak khatam Quran. Allah. Tercedok guys, tercedok. Dengan saya sekali cedok. Cedok semua sekali. So sebenarnya kita bagi alasan wabak ini datang for reason. Nak tengok engkau bukan tak ada masa, engkau memang pemalas saja. Betul.
Alright. So, Alright. okay. So, terima kasih kepada Ustaz Niza atas penjelasan sebentar tadi. Jadi, banyaklah yang kita dapat Alright. berkenaan dengan kita punya macam mana cara kita nak bina circle, bina sahabat. Macam mana dengan masuk sikit berkenaan dengan isu pornografi dan juga dengan mungkin sedikit tips lah dan juga macam mana kita nak bina kita punya circle kan. So kami daripada pihak SPM macam sangat berterima kasihlah pada Ustaz atas slot ni dan juga okey, so macam seperti yang kita semua sedia maklum, untuk yang terakhirnya kita akan ada sesi bacaan Al-Mulk lah bersama dengan Ustaz. Dan juga kita akan akhiri dengan doa. Jadi pada viewers yang masih ada, boleh sama-sama kita ready untuk bacaan Al-Mulk untuk sesi akhir ni, InsyaAllah. Okay Ustaz, kalau macam tu Ustaz dah sedia, boleh insyaAllah kita mulakan. Alright, silakan Haziq. Ustaz yang akan lead ke macam mana? Haziq lead lah. Okay. Alright, Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير
الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك الرزق بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. Sadaqallahul Azim. Jadi insyaAllah kami mohon untuk Ustaz doa sikit. InsyaAllah sama kita doa berkat 81 orang, 83 orang yang tengah live ni. Kita berdoa, mana tahu salah seorang makbul doanya, kita pun termakbul doa juga insyaAllah. A'udzubillahi samii'il alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang menguasai langit dan bumi, hanya pada Engkau tempat kami memohon segala pergantungan dan juga pengharapan. Ya Allah, wabak virus corona ini adalah tentera-tentera-Mu ya Allah yang Kau hantar, dan Kau juga yang berhak untuk mengangkat kembali virus ini. Kami mohon pada Engkau ya Allah, andai ini ujian buat kami, kurniakan kami kekuatan untuk meneruskan ujian ini sehinggalah ke akhirnya dalam keadaan lebih beriman pada Engkau ya Allah. Ya Allah, jadikanlah waktu lapang kami sepanjang PKP ini kami gunakan sebaiknya, sebab kami tahu setiap saat kami di dunia ini akan dipertanggungjawabkan dan akan disoal oleh-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami setiap hari makin dekat dengan Kau, setiap hari makin jatuh cinta dengan Kau, setiap hari makin bertambah iman kami, setiap hari makin bertambah amalan kami, setiap hari makin bertambah kefahaman agama kami, setiap hari kami makin sayangkan keluarga kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah orang-orang yang join live pada malam ini, Kau kurniakan mereka rezeki yang melimpah ruah, kesihatan yang terbaik, amalan yang diterima dan juga dipermudahkan jalan ke syurga ya Allah. Kerana mereka ini orang-orang yang sanggup untuk spend masa bersama-sama untuk tuntut ilmu, membaca ayat-ayat-Mu dan juga berdoa bersama-sama. Ya Allah, ya Tuhan kami, kasihanilah kami ini hanya hamba yang tak ada apa-apa. Kau lindungilah kami dan Kau angkatlah virus COVID ini sampai pada waktunya nanti dalam keadaan kami lebih beriman kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, andai Kau tarik nyawa kami, Kau cabutlah nyawa kami dalam keadaan kami beriman dan sempat mengucapkan kalimah syahadah la ilaha illallah. Allahumma akhir hayatana bil kalimah la ilaha illallah. Allahumma akhir hayatana bil kalimah la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tabaqallahu minkum. Karim. Jadi terima kasih banyak pada Ustaz. Jadi Ustaz ada apa-apa nak cakap untuk kata-kata akhir ke?
Oh, kata-kata akhir. Alright. So, Kalau Ustaz. okay, jangan lupa untuk follow saya dekat Instagram, dekat YouTube, YouTube channel, sebab memang saya regular post video-video tazkirah yang ringkas. Dan juga insya-Allah akan keluar buku terbaru untuk you guys semua dapat manfaat. And peringatan dan juga pesanan saya untuk semua yang ada dekat sini, saya nak pesan, berapakah jarak di antara masalah dan juga penyelesaian? Jaraknya bergantung kepada jarak di antara dahi kita dan juga tikar sejadah. Lagi jauh kita dengan Tuhan, lagi jauh kita dengan penyelesaian. Sebab Allah yang turunkan penyelesaian, Allah juga yang menyelesaikan penyelesaian. Dan ingat, jangan bergantung harap pada manusia. Sebab manusia hanya boleh bagi harapan, tapi Tuhan, dia kabulkan harapan tu. Allah. Wallahu a'lam. Alright. Ada yang tanya Ustaz, apa nama YouTube Ustaz? Oh, YouTube saya sama je namanya, Izhar Nazri with double Z. Maksudnya nama saya dekat Instagram sama juga untuk social media saya lain, yang lain, Twitter, YouTube. Alright. So jangan lupa untuk follow Ustaz Izzah. Dan insyaAllah sama-sama kita ambil manfaat daripada live ni dan juga daripada perkongsian Ustaz Izzah tadi. Jadi kami dari pihak SPM mengucapkan ribuan terima kasih lah kepada Ustaz kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Sama-sama. Terima kasih banyak. Ada rezeki habis COVID ni, ada rezeki boleh terus sampai ke musim lagi seronok kita sembang kan. InsyaAllah boleh Ustaz. Alright, so itu saja daripada kami. Jangan lupa untuk tengok live-live kami pada setiap hari. Memang kita orang buat setiap 10 malam lah dengan tajuk-tajuk yang berbeza. Jadi memang safe lah live ni kami akan save dekat kita orang punya ni story. Okay. Alright, so terima kasih banyak Ustaz. Jadi kepada semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan moga bermanfaat. Alright, Assalamualaikum.